inspirasi, inforia, Islami, semuanya diiki. Diri kita, tapi kita juga ada monolog diri kita, bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita, storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan jadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil maju balik ke rumah tu kan, Datin. So kita nak dengar juga lah majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian, Datin. Masa kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, puspasan ku luka. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia ini fana, ku terleka insan lemah, ku dirayu, ku dipuju. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata.
hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah perhad. Tertaluk kepada permalan syarat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Nyata aku ada dia, puas ku cari di sana masih.
ada bukti aku ada dia. Di sana, di sini ada peneman mesra. Jaga lena alba leka. Cinta jauh di mata bila detik bertemu henti. Sebuah harapan. Cinta jauh di mata hingga takdir menentu pasti akan bertemu. Cinta jauh di mata, kasih sedikit tidak kurang dan menghilang. Cinta jauh di mata, sayang makin bertambah megah hingga akhirnya. Kota Kinabalu 93.9. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zuhrah Ibni Ma'bad daripada datuknya, bahawasanya datuknya berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Maksudnya, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda pada ketika sedang mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau sangat aku cintai di sisiku lebih daripada segala-galanya melainkan diriku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi yang paling dia cintai di sisinya melebihi walaupun dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, demi Allah, engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang baulah sempurna imanmu wahai Umar. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid pada bulan Disember ini. Umrah yang bertemakan Umrah Komunikasi menyusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengupas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi sebagai seorang ketua dan pendidik. Antara kelebihan di samping mendapat pengisian istimewa dari Tuan Rizal Rashid berkenaan komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerbangan terus tanpa transit, bermalam dan ziarah di Taif, hotel di Mekah Pullman Zamzam atau setara jarak 50 meter dari Masjidil Haram, hotel di Madinah Ansal Al-Madinah atau setara jarak 150 meter dari Masjid Nabawi dan banyak lagi. Hubungi 013-229-4900. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid. Tempat adalah terhad. Rancangan ini ditaja oleh Neuron Works International Sendirian Berhad dan Insaf Travel Cawangan Putrajaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Center Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan khas untuk anda setiap hari Isnin, alhamdulillah kita bawa kepada anda secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda. Soalan pertanyaan insya-Allah kita akan buka sebentar saja lagi di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah bersama Tariq An-Nur Jalan Syahaya, insya-Allah petang ini kita akan bersama yang berusaha Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita pada petang ini. Alhamdulillah hari di konti. Masya-Allah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datin. Alhamdulillah, apa khabar Tuan? Alhamdulillah semua sikit Datin. Betul sikit hari ni. Tu yang idgham ma'al gunnah dia lebih ya. Lebih sikit masya-Allah. Datin apa khabar sihat Datin? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah masya-Allah. Semoga Allah beri kesihatan insya-Allah kepada Tuan Rizal insya-Allah. Banyak lagi yang kita nak kita bercakap komunikasi ni kan. Banyak lagi tips-tips yang kita perlu untuk belajar bersama Tuan Rizal insya-Allah. Khasnya untuk petang ini kita akan bincangkan tentang kuasai komunikasi dalaman dan bersama Tuan Rizal mungkin mukadimah ni dan mungkin kita ada recap juga untuk lepas. Silakan Tuan. Right, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada yang bagi Latin, kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di Facebook kita, di YouTube ataupun yang sedang mendengar di radio kita yang mungkin sedang memandu, hati-hati memandu, dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang didoakan dengan kebaikan. Alhamdulillah kita rasa syukur sebab kita insya-Allah hari ini dapat sama-sama lagi lah dalam Tariq An-Nur pada petang ni Datin. Dan bila kita sebut tentang syukur kan, sesuatu perkara kita takkan dapat syukur selagi kita tak kehilangan dia. Contoh kan, sebelum ni kita sihat je kan, saya lah kan. Tapi bila Allah tarik selsema tu, bila Allah tarik lubang hidung separuh tersumbat kan, barulah kita syukur. Ya Allah ya Tuhanku, dulu betapa nikmatnya bernafas dengan selesa kan. Insya-Allah lancar. Jadi petang ni insya-Allah topik yang kita nak kupas adalah tentang kuasai komunikasi dalaman. Yang ni part 1 ataupun bahagian pertama lah. Dan sebelum kita nak bahas, sekali lagi Datin, macam biasa mungkin pada rakan-rakan yang sedang mendengar, mungkin ada yang first time tune in IKIM ataupun yang mungkin first time sama-sama dengan kita di Facebook sekarang ni, mungkin apa benda ni kan, apa kita nak belajar ni kan. Jom kita recap semula apa yang telah kita bahas minggu lepas. Minggu lepas kita telah bahas tentang seni mempengaruhi ataupun dalam bahasa Inggerisnya the arts of influencing lah. Dan apa yang telah kita bahas tempoh hari minggu lepas, kan Datin tempoh hari ataupun minggu lepas kita telah bahas ada 5 level dalam bercakap kan. Dan level paling bawah adalah to inform, next adalah to entertain, next adalah to educate, yang kedua tertinggi adalah to persuade, dan yang paling tinggi adalah to influence. Dan bila kita sebut tentang to influence ni adalah bila kita bercakap, orang akan terpengaruh dengan kita. Contoh, ibu-ibu bercakap dengan anak terus terpengaruh. Kalau contoh kita sebagai isteri kepada suami, bila kita bercakap dengan suami terus terpengaruh dengan kita. Ataupun mungkin kita sebagai bos, kita sebagai majikan, kita bercakap dengan staf kita, bila kita bercakap orang akan terpengaruh. So soalan dia adalah, terpengaruh ni apa impaknya kepada orang? Terpengaruh ni adalah bila kita bercakap dengan seseorang, orang tu akan berubah dia punya mindset. Kan minggu lepas Datin, ingat lagi kalau kita boleh recap cerita bagaimana salah seorang pakcik saya mempengaruhi saya tentang membaca. Kan dulu kan saya masa tahun 2008, sebelum tahun 2008 saya tak suka membaca tau. Bila membaca je macam mengantuk kan, dan saya rasa macam aku ni tak boleh lah membaca. Jadi sampai satu ketika di mana saya ziarah di rumah pakcik saya pada tahun 2008 di Sabah.
So masa tu dibagi sedikit tazkirah lah dekat saya kan. So bila dia bagi tazkirah, dia bagi peringatan-peringatan, dan kemudian dia pun hulurkan satu buku masa tu. Dan saya pun ambil lah buku tu daripada tangan dia. Saya pun buka, dan bila saya buka buku tu, spontan saya cakap dengan pakcik saya kata, "Pakcik, saya ni pakcik membaca kurang sikit lah pakcik, especially English," saya kata. Dan kemudian pakcik saya pun terus kata macam ni. Dia kata, "Rizal, kau nak berjaya kan Rizal?" So saya kata, "Ya pakcik, saya nak berjaya." Dan kemudian dia tanya soalan kedua, "Kau tahu kan Rizal, kalau nak berjaya ni bukan mudah?" So saya kata, "Ya pakcik, kalau nak berjaya ni bukan mudah." Dan kemudian dia tanya soalan ketiga, "Dan kau tahu kan Rizal, kalau kita nak berjaya, kita punya usaha kena lebih berbanding orang biasa." So saya kata, "Ya pakcik, saya tahu pakcik." Dan kemudian dia bagi satu statement yang sampai sekarang mengubah mindset saya tentang membaca. Dia cakap apa Datin? Dia kata, "Tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun kau tak boleh, macam mana kau nak berjaya?" Jadi membuatkan masa tu saya kata, lah betul lah. Kalau dengan semudah membaca pun tak boleh, macam mana aku nak berjaya kan? Dan minggu lepas kita telah bahas macam mana ataupun apakah teknik mempengaruhi manusia ni dengan struktur ni. So minggu lepas kita telah bahas tentang ask 3 yes question plus realization. Maksudnya kita tanya orang tu dengan soalan yang merujuk kepada jawapan ya. Contoh pakcik saya tadi, dia kata, "Rizal, kau nak berjaya kan?" Jawapan saya, "Ya pakcik." Dan kemudian dia tanya soalan kedua. Dia kata, "Kau tahu kan Rizal, kalau nak berjaya bukan mudah?" So saya kata, "Ya pakcik." Itu dah dua dah yes, soalan ya. Dan kemudian dia tanya soalan ketiga. Dia kata, "Dan kau tahu kan Rizal, kalau kau nak berjaya, kau kena usaha sungguh-sungguh." So saya kata, "Ya pakcik." Dan kemudian dia bagi satu statement yang mana kita panggil dia sebagai ayat-ayat realization, ayat-ayat kesedaran lah, ataupun bahasa mudah sekarang ayat-ayat sentap lah ya. So dia kata, "Tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun kau tak boleh, macam mana kau nak berjaya?" Jadi itu adalah kita telah pelajari minggu lepas tentang ask 3 yes question plus realization. Tapi kan Datin, sebenarnya bukan sahaja kita boleh gunakan ask 3 yes question, kita juga boleh gunakan ask 3 no question plus realization. Maksudnya kalau kita nak mempengaruhi seseorang, kita boleh tanya dengan soalan yang merujuk kepada jawapan tidak. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, nak tak kalau anak-anak kita jadi anak derhaka? Mesti kita tak nak, tak nak lah. Nak tak anak-anak kita nanti bila dia besar, dia tak nak dengar cakap kita? Mesti tak nak kan? Dan nak tak anak-anak kita bila dia besar nanti, dia lebih percayakan orang lain daripada kita sebagai parents? Mestilah tak nak kan? So itu adalah 3 no question tau. Dan kemudian barulah kita bagi kata-kata kesedaran. That is why kita sebagai parents ni lah perlu menunjukkan model kepada anak-anak kita. Kalau kita sendiri tak boleh menjadi model kepada anak-anak kita, dengan kita sendiri pun tak respect dengan parents kita, macam mana anak kita respect dengan kita nanti? So itu 3 no question lah plus realization. Dan sebelum kita nak bahas topik yang kita nak bawa pada petang ni kan, saya sebenarnya Datin, teknik ini sebenarnya Nabi telah ajar sebenarnya, di mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. So hadis ni bernombor 22,211. So hadis riwayat Ahmad, nombor hadis 22,211. Yang mana kan satu hari ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dan pemuda tu dia tanya dengan Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Dia kata, bila pemuda tu cakap macam tu, sahabat-sahabat marah lah kan. Nak senang faham, kau dah kenapa kan tanya Nabi SAW macam tu kan? Tapi Nabi panggil pemuda tu dan dia duduk dan mendekat dengan Nabi SAW. Nabi SAW tanya, "Wahai pemuda, nak tak kalau ibumu dizinai orang?" So pemuda tu cakap, "Tak nak ya Rasulullah." So itu adalah no question. Dan kemudian Nabi terus bagi satu ayat kesedaran. Macam tu juga dengan orang lain, tak nak ibu mereka dizinai. Dan soalan kedua Nabi tanya, "Nak tak kalau anak perempuanmu dizinai orang?" Jawapannya tak. So Nabi terus bagi ayat-ayat realization. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah kita pelajari minggu lepas, dan mudah-mudahan dengan asbab kita tiru ataupun kita contohi bagaimana Nabi SAW mempengaruhi seorang pemuda, mudah-mudahan kita dapat pahala sunnah lah mudah-mudahan. Dan petang ni, ini lagi penting tuan-tuan dan puan, kuasai komunikasi dalaman. Yang ni part 1. Itu kita bercakap dengan orang kan, itu kita bercakap dengan anak kita, itu kita bercakap dengan parents kita ataupun bos kita ataupun dengan majikan kita ataupun dengan sesiapa sajalah. Petang ni macam mana nak menguasai komunikasi dalaman tu, macam mana? Tunggu. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk petang ini kita akan bersama Tuan Rizal kuasai komunikasi
komunikasi dalaman. Itulah Tuan Rizal kata tunggu. InsyaAllah. Tak sabar-sabar sebenarnya untuk kita nak mengetahui dan untuk bersama pendengar untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Osmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Kuala Terengganu 100.2. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid pada bulan Disember ini. Umrah yang bertemakan Umrah Komunikasi Menyusuri Sirah Nabi SAW akan mengupas bagaimana Nabi SAW berkomunikasi sebagai seorang ketua dan pendidik. Antara kelebihan di samping mendapat pengisian istimewa dari Tuan Rizal Rashid berkenaan komunikasi Nabi SAW, penerbangan terus tanpa transit, bermalam dan ziarah di Tauhid, hotel di Mekah, Pullman Zamzam atau setara jarak 50 meter dari Masjidil Haram, hotel di Madinah Ansal Al-Madinah atau setara jarak 150 meter dari Masjid Nabawi dan banyak lagi. Hubungi 013-229-4900. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid. Tempat adalah Terhad. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Tuan Rizal Rashid dan jurulatih komunikasi kita untuk petang ini masih membincangkan tentang kuasai komunikasi dalaman. Mestilah ada cara-caranya, tipsnya dan tekniknya yang kita nak belajari bersama Tuan Rizal. Untuk waktu ini bersama Tuan Rizal, silakan. InsyaAllah. So, terima kasih sekali lagi yang bagi datin kepada semua rakan-rakan pendengar. Kita nak sebut sikit lah ya rakan-rakan. Puan Hajijah kita, Puan Sarifah, Tuan Muhammad Yusli kita, Puan Siti Hana, ramai lagi lah yang sedang menonton di Facebook kita kan. Arfah Talib kita. Okey, petang ni kita nak bahas tentang satu topik iaitu kuasai komunikasi dalaman, which is yang sebelum-sebelum ni kita bercakap dengan orang luar. Yang ni kita bercakap dengan diri kita sendiri. Okey Datin, perasan tak? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu sebelum kita buat, sebelum kita bertindak, kita ada monolog dalaman. Benar tak? Contoh-contoh kan. Mungkin puan-puan ataupun tuan-tuan yang mungkin berpuasa pada hari ni, hari Isnin kan. Mungkin tengah drive tu, aku nak masak apa petang ni? Contoh-contoh. Aku nak masak ke hari ni ataupun aku nak order je. Kalau aku masak sekarang, nanti anak aku kata, Masya asyik menu ni je, contoh-contoh kan. So, maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, kita akan bercakap dengan diri kita sendiri dulu. Ataupun pernah tak kita macam contoh esok nak pergi office kan, sebelum nak pergi office aku nak pakai baju apa esok maksudnya sebelum kita buat sesuatu kita bercakap. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau anda perasan tindakan kita hasil daripada komunikasi dalaman kita ataupun monolog kita. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, contoh kan, mungkin aku nak dengar IKIM ke tak ni, Tuan Rizal memang bebel je, contoh, na'udzubillah lah. So mudah-mudahan anda kena dengar sampai habis ni supaya kita tahu macam mana nak menguasai komunikasi dalaman supaya kita boleh fully utilize kita punya potensi. So tuan dan puan,
bila kita sebut tentang komunikasi dalaman, sebenarnya perasan ataupun tidak, orang-orang hebat, orang-orang berjaya akan menguasai komunikasi dalaman dia. Sebab kita sebenarnya bermain dengan istilah dia sekarang small little voice ataupun suara halus kan. Aku kalau buat bisnes nanti, kalau film macam mana contoh. Aku ni nanti kalau tanya nanti orang kata apa contoh sebut pasal tanya ni kan, saya teringat latihan satu kisah. Kisah ni terjadi, saya tak ingat, pada tahun 2004 masa tu saya study lagi. So masa saya study dulu, saya ambil satu subjek nama dia finance, kewangan lah. Jadi subjek tu adalah subjek teras kami tau masa tu. Dan subjek tu nak dijadikan cerita subjek 3 jam lah hari tu. Jadi bila kuliah berlangsung, so tenaga pengajarnya seorang prof, dan prof ni pun dah berusia lah, dan nak senang faham, prof ni macam ala-ala ayah-ayah kita lah. So dia pun masuk, dan dia cara dia mengajar jenis yang old school ni lah. Okay, boys and girls, please turn to page sekian-sekian, then let's continue. So dia pun teruskan mengajar. Bila dia mengajar, jam yang pertama ada satu term tau, ada satu terminologi yang saya tak faham. Masa tu saya pun kata, aku nak tanya ke tak Sekarang aku tanya nanti, prof ni nanti you tak fokus Benar tak kita melalui situasi tu? Ataupun nanti kalau aku tanya kan, jiran sebelah kanan dan kiri kata macam, kau ni benda kecil macam pun kau nak tanya kan, benda macam soalan tak bijak kan. Jadi saya pun buat apa, kita pun husnuzon lah, kita tak apa, insyaAllah jam kedua saya faham kot, insyaAllah. Dan macam biasalah, jam kedua lagi saya tak faham. Sebab apa? Sebab topik tu dia berkaitan dengan topik sebelumnya. Jadi di jam kedua tu, nak tak nak, saya terpaksa lawan diri saya. Aku tanya je ya. Paling-paling pun kalau dia marah, aku tak meninggal pun. Macam tu lah. So saya pun angkat tangan, saya kata, excuse me sir, excuse me prof, saya kata, boleh tak prof tolong ulang semula apa yang dimaksudkan dengan sekian-sekian, dia kata. So masa tu dia tengok saya, dalam hati habislah, kena marah lagi kan. Dan kemudian dia pun tanya dengan orang sekeliling masa tu, dalam kelas tu, dia tanya, dia kata, ada tak lagi yang tak faham tentang yang your friend tanya ni? Dan Datin teka 80% angkat tangan. Masa tu saya happy, alhamdulillah. Bukan happy yang dia orang tak faham, tak. Maksudnya kita happy yang soalan itu relevan. Jadi maksudnya kadang-kadang apa yang kita fikir, orang lain tak fikir pun. Dan that is why, tuan-tuan dan puan, suara dalaman inilah yang sebenarnya membentuk kita tau. Jadi, bila kita dapat manage ataupun kuasai komunikasi dalaman ni, insya-Allah kita akan dapat fully utilize kita punya potensi. Dan bila kita sebut tentang suara dalaman ni kan, tadi kita bagi tahu kan, sebelum kita nak bertindak, sebelum kita nak buat satu-satu perbuatan, kita sebenarnya sedang bermonolog. Jadi monolog ni kita boleh andaikan dia sebagai satu filter ataupun penapis. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita bertindak, sebelum Puan Hamidah, Tuan Syamsul, Tuan Abu Fatih bertindak, kita akan melalui satu tapisan. Yang mana tapisan tu kita akan bercakap dengan diri kita sendiri. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tapisan ni dia ada 3 penapis. Yang ni tuan-tuan dan puan, saya nak kalau anda ada pen, silakan salin. Dan kalau anda tak ada pen, it's okay. Nanti boleh rekod lah. So 3 penapis ni lah sebenarnya yang mendatangkan small little voice dalam minda kita. So apakah dia 3 penapis ni? 3 penapis ni nak senang ingat, kita ingat saja 3P. So apa dia 3P ni tuan dan puan? P yang pertama adalah penapis yang dipanggil sebagai pemadam. Pemadam ataupun padamlah ataupun delete. Yang kedua adalah penyerong. Penyerong ni asal perkataan serong. Yang ketiga adalah purata. Purata ataupun purata lah. Jadi tuan-tuan dan puan pada yang sedang menonton di Facebook, saya nak tuan-tuan dan puan tuliskan supaya menjadi asbab orang lain ingat kan. So again, penapis kita ni ataupun gate, sebelum kita nak buat sesuatu, dia ada gate dulu. So dia ada 3 jenis gate ataupun 3 jenis pagar lah sebelum kita nak buat, ataupun 3 jenis penapis. So apa dia 3 jenis penapis ni? So yang pertama adalah pemadam, yang kedua penyerong, serong S-E-R-O-N-G, serong. Dan yang ketiga adalah purata.
So, apakah dia pemadam, apakah dia penyirong, apakah dia purata? Ini insya-Allah kita akan bahas sekejap lagi insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat atasi gate penyirong ni ataupun pemadam dan purata ni, insya-Allah kita punya small little voice kita dapat kalahkan. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dilantik menjadi seorang ketua kan, dan kita rasa macam alamak saya ni ketua tak layak lah, pernah tak kan? Mungkin kita pernah rasa macam rasa tak layak, ataupun mungkin ada orang bagi satu tugasan kita rasa macam tak boleh lah benda ni, tapi sebenarnya kita boleh je. Jadi sebenarnya perkara tersebut bermain di tiga gate ni ataupun 3 pagar ni ataupun 3 pelapis ni. So yang pertama adalah pemadam, yang kedua penyirong, yang ketiga purata. So apakah dia pemadam, penyirong, purata? Kita akan sambung sekejap lagi. Tunggu insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan ada yang menulis learning point kat situ, apa yang Tuan Rizal sebutkan, pemadam, penyirong, purata, dari Nuraida Nur, Nasha Umar, Said Liana, Sari, Syaliza dan Zarina. Ramai lagi yang menuliskan juga, Naimah, ramai lagi Alhamdulillah di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media yang anda boleh tonton di situ. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi untuk waktu ini, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Wagi set Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Inspirasi Islami. Smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside. Everyone loves a society full of love and peace. Islam teaches us to build societies based on love and sincerity. Prophet Muhammad SAW was so kind and loving. Anyone could come and speak up his heart in front of the Prophet. Prophet ﷺ's smile would have a soothing effect on the hearts of the people. Prophet Muhammad SAW said, "Smiling in the face of your brother is charity," narrated by Tirmizi. So why waste your time in France when smile gives you a way to follow the sunnah, win the hearts of others, earn good deeds and give charity? Enjoy the many benefits of a smile. In order to want to smile, it really helps to know what benefits a smile can bring to your day. Smile improves your appearance. Charles Gordy once quipped, "A smile is an inexpensive way to change your looks." Smile make things right again and say much more than words can. You feel lost or alone or feel down, a smile can set things right again. A smile lets other people know that you're prepared to be open to them and that you're willingly agreeing to set things right where needed. Smile also make you feel good. Even if you're feeling a little blue, insert happy thoughts into your mind and just add that smile. The smile will trick your mind into feeling better as endorphins are released to reduce physical or emotional stress. Smile makes other people feel good. An open-mouthed smile is visible from further away than a frown, offering people reassurance that you're friendly. Practice your smile. There is no harm in practicing your smile. Doing so will increase your smiling confidence, improve your sense of well-being, and help you to learn which of your smiles are your best. Narrated by Tirmizi, Abdullah ibn Harith radiallahu anhu said, "I have never seen anyone who smiled more than Allah's Messenger." Paul Jarir radiallahu anhu reported, "Since I embraced Islam, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam never refused to see me, and he did not see me but with a smile on his face." Narrated by Muslim. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layani www.ikim.my dan klik di ruangan radio.
Dapat juga info-info menarik mengenai personaliti radio IKIM. IKIM, Inspirasi Emporia Islam. Inspirasi Emporia Islam yang di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Tariq An-Nur dan masih bersama Alhamdulillah Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi kita untuk petang ini, masih membicarakan tentang kuasai komunikasi dalaman. Dan untuk para pendengar tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Tadi ada 3P, Tuan Rizal, kita nak tahu tekniknya. Silakan. Okey, kita sambung semula perbahasan kita kan. Tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai antara kita yang mempunyai situasi di mana kita nak lakukan sesuatu tapi kita tak yakin. Contoh, aku nak bercakap tapi nanti kalau aku cakap nanti orang kata orang mengelakkan, ataupun mungkin aku nak tanya soalan ni tapi nanti kalau aku tanya soalan nanti orang kata macam, soalan ni nak tanya ke? Jadi membuatkan apa yang kita nak capai tu ataupun kita punya potensi diri tak dapat kita kembangkan tau, tak dapat kita explore lah. Jadi tuan-tuan puan, perasan ataupun tak, perkara-perkara begini, kenapa kita tak nak bertanya soalan, kenapa kita tak nak explore satu perkara yang baru? Sebab ada monolog dalaman ataupun komunikasi dalaman, ataupun bahasa Inggerisnya small little voice. Dan small little voice ni, kalau tuan dan puan ingat tadi contoh rakan-rakan kita tadi tentang 3P kan. So P yang pertama adalah pemadam, P yang kedua adalah penyerong, P yang ketiga adalah purata. Dan kalau kita faham tiga-tiga ni, insya-Allah kita boleh kuasai kita punya small little voice. Okey, jom kita bahas yang pertama, pemadam. So pemadam ni asal perkataannya padam lah ataupun delete. Apa maksudnya Datin? Maksudnya kita telah mendelete informasi yang kita terima. Okey, contoh Datin, tadi daripada rumah ke IKIM, Datin perasan tak masa drive tadi berapa produk Azia yang Datin telah potong? Perasan tak? Tak perasan kan? Agak-agak sebab apa? Sebab fokus. Sebab fokus. Dan kita rasa macam tak penting kot. Tak ada pun dalam kepala pun. Macam tak ada dalam kepala kan? Tak ada dalam kepala kan? Ataupun nanti masa parking tadi, ingat lagi tak siapa apa kereta yang parking sebelah Datin tadi? Saya ingat Van Ikim lah. Van Ikim lah. Apa plate number dia? Tu tak tak ingat. Sebab apa kita tak ingat? Sebab apa kita tak ambil informasi itu? Sebab kita rasa tak penting. That is why kita delete dia. Right? Dan tuan-tuan dan puan, pernah tak anda melalui situasi di mana kita cari spek ni? Kita cari spek. Halo, mana papa punya spek? Oh, marah ni. Papa kan dah cakap, jangan main spek papa. Sekali tengok dekat mana ni? Dekat kepala. Allah Rabbi. Macam contoh baru-baru ni kan, wife saya, ni baru lagi kemarin 2 hari lepas. So masa tu printer kat rumah habis dakwat. Jadi kebetulan saya duduk dekat meja belajar tu kan. Jadi meja kerja tu lah. Wife saya pun kata, bang, boleh tak tolong tukar ink printer. So dia kata, okey, dekat mana ink tu? So dia kata ada dekat meja laci pertama. Saya ni punyalah cari Datin, tak jumpa. Siap saya kata tak ada, dekat mana you letak? Saya rasa dalam 15 minit kot cari sampai bilik sebelah. Abang cari apa Cari inilah ada dekat laci pertama. Tak ada. Sekali isteri saya bangun, dia buka, ni, ya Allah ya Tuhan. Pernah tak kita melalui situasi tu? Maksudnya kita telah terdelete informasi itu. Jadi bila kita sebut tentang deletion ni ataupun pemadam ni kan, dia sebenarnya ada 3 keadaan. Tuan-tuan dan puan, ini sangat penting. Kalau kita faham tentang gate ataupun pagar ataupun penapis pemadam ni kan, selepas ni kita boleh maksudnya atasi kita punya suara dalam. So untuk pemadam ni ataupun delete ni, dia ada 3 keadaan. Sama ada yang pertama, kita padam sendiri, kita padamkan. Yang kedua, terpadam. Contoh tadi situasi saya yang saya nak cari ink printer, terpadam. Dan yang ketiga, kenapa kita padam informasi tu? Kita rasa benda tu tak penting. Contoh Datin kata tadi lah, mana perasan kan? Sebab kita rasa tak penting. Jadi apa kaitannya dengan komunikasi kita ni? Apa kaitan dia dengan kita punya potensi ni? So tuan-tuan dan puan-puan, ada orang jumpa saya tahu Datin. Ada orang jumpa saya, dia kata, Tuan Rizal, boleh tak Tuan Rizal ajar saya macam mana nak bercakap dengan lebih confident? So saya pun kata, apa yang puan hadapi, apa masalah puan? Sebenarnya
sebenarnya Tuan, saya ni Tuan, saya tak boleh bercakap depan orang Tuan. Oh ya ke? Apa perasaan Puan? Saya kalau bercakap depan orang, saya tergetar-getar, saya rasa nervous. Oh ya ke? Sekarang ni Puan nervous tak bercakap dengan saya? Tak lah. Lah, saya ni bukan orang ke? Saya kata. Kan saya ni orang juga. So dia pun kata, lah Tuan Rizal lain lah. Maksudnya orang yang kita baru jumpa. Maksudnya apa? Maksudnya dia telah delete beberapa informasi yang sebenarnya berada depan dia. Sebenarnya saya pun orang sebenarnya. So selepas ni kita boleh rephrase ataupun reframe. Sebenarnya aku bukan takut bercakap depan orang, tapi aku takut bercakap dengan depan orang yang aku baru kenal. Kalau orang yang kita dah lama kenal, maksudnya kita tak ada masalah lah. Itu yang pertama. Yang kedua Datin, ada seorang business owner ni lah. Dia ada ramai agent lah di bawah dia. Dia ada ramai agent. So dia pun kata, Tuan, saya sebenarnya Tuan, saya ada masalah bercakap lah Tuan, dia kata. Masalah saya adalah bila saya bercakap di hadapan ramai orang, kalau secara one-to-one ni okey Tuan. Tapi kalau di depan group of people, saya jadi stuck, saya jadi nervous, saya jadi macam tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang bila saya nak sampaikan 5 perkara, bila depan orang je keluar 0.5 je. Hilang. Lost kan. Jadi saya pun tanya dia, Tuan, saya dah tanya, maksudnya setiap kali Tuan bercakap dengan sekumpulan orang, adakah jadi perkara tersebut confirm jadi Tuan? Okey, saya nak tanya Tuan, masa bila last Tuan bercakap dengan ayah, mak ataupun anak-anak? Masa bila last? Semalam lah. Nervous tak Tuan? Tak lah. Tu bukan ke group of people tu? Tak lah, yang tu kan family. Maksudnya dia telah mendelete momen itu, dia telah memadamkan momen itu. So sama juga saya tanya soalan yang seterusnya. Saya kata, okey, Tuan kata tadi Tuan nervous kan cakap dengan sekumpulan orang kan? Tuan punya staff berapa orang? Dia kata dalam 50 orang. So bila Tuan bercakap depan staff, Tuan nervous tak? Tuan depan saya punya staff tak nervous lah, sebab diorang dah selalu kita jumpa. Maksudnya Tuan bukan ada isu bercakap di hadapan dengan sekumpulan orang, tapi Tuan ada isu bercakap di hadapan sekumpulan orang yang Tuan tak biasa. Jadi poin saya di sini adalah kadang-kadang informasi-informasi yang ada di sekeliling kita, kita dah padam, kita telah padamkan. Contoh mungkin ada bukan pendengar IKIM lah, orang lain lah. Dia kata, abang ni tak pernah spend masa dengan I. Contoh. So kita pun, minggu lepas bukan kita dah balik kampung sama-sama ke? Contoh, maksudnya dia telah padam momen itu. Jadi tuan-tuan dan puan, poin saya adalah kadang-kadang kalau kita tidak menguasai kita punya small little voice, kita akan jadi takut, kita akan jadi tak berani, kita tidak akan explore potensi diri kita. Jadi macam mana kita nak kuasai kuasa ataupun komunikasi dalaman dari segi pemadam ni? Jawapannya, kita kena challenge dia. Kita kena challenge dia. Macam mana kita nak challenge? Jawapannya, kita challenge dengan tanya soalan. So inilah sebenarnya cara untuk kita menghapuskan ataupun kita nak memadamkan small little voice. Contoh kan. Mungkin selama ni kita rasa takut cakap depan orang kan, ataupun tadilah saya kata, aku nak tanya ke tak? Kalau aku tanya soalan nanti, aku ni setiap kali tanya soalan mesti orang akan ketawakan aku lah. So kita tanya balik diri kita, kita lawan balik kita punya small little voice tu ataupun suara dalaman tu tentang, ya ke orang ketawa? Kalau orang kata, kau punya soalan bagus lah, macam mana? So again, dia punya keyword adalah, ataupun lesson learn dia adalah, kita kena kuasai komunikasi dalaman kita, especially untuk gate ataupun filter yang pertama ni, iaitu pemadam, dengan bertanya soalan. Soalan tu adalah soalan yang kita perlu challenge dia. Contoh kan. Saya ni, Tuan Rizal, kalau bercakap depan orang, bahasa Inggeris memang ke laut. Saya kalau bercakap bahasa Inggeris, saya punya takut orang akan viralkan je lah, sebab grammar saya ke laut lah. So itu adalah bahasa dalaman tau. Jadi kita boleh tanya di soalan, sure ke orang akan ketawakan? Kalau orang appreciate, kalau orang kata, that's a good try, macam mana? So itu adalah cara untuk kita mengatasi
bahasa dalaman kita dengan bertanya soalan. Allahualam. So itu adalah P yang pertama lah, insya-Allah. Allahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Mungkin ada masa lagi untuk kita ada beberapa soalan ni Tuan Rizal yang dihantar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, ada juga di WhatsApp konti 0112900404. Mungkin kita ambil di FB terlebih dahulu. Abu Fatih bertanya, adakah semua orang boleh kuasai komunikasi dalaman atau hanya orang yang tertentu sahaja? Orang yang suka menipu contohnya, adakah akan kuasai komunikasi itu? Okey, terima kasih Ustaz Abu Fatih ni, masya-Allah sahabat saya. Adakah semua orang boleh kuasai komunikasi dalaman? Jawapannya ya, semua orang boleh kuasai komunikasi dalaman atau hanya orang yang tertentu sahaja, orang yang suka menipu contohnya, adakah ia akan menguasai komunikasi? Jawapan saya ya juga. That is why kita yang mempunyai ilmu kejujuran ni, kita perlu kuasai juga ilmu komunikasi. Dan tuan-tuan dan puan, bagaimana kita menguasai ilmu komunikasi ni, ilmu komunikasi dalaman, ada dua perkara. First kali, kita kena ada awareness ataupun kita kena sedar yang kita perlu kuasai diri kita dulu. Sebab kadang-kadang kita sendiri ada yang orang panggil sekarang self-sabotage. Kita panggil sebagai self-sabotage kan, macam dah boleh dah, kita susah lah benda ni. Sebenarnya tak dan lagi, tak buat lagi, kita dah self-sabotage dah. Jadi again, yang pertama, kita kena ada awareness. Awareness ni ataupun kesedaran ni kita perlu dapat dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Abu Fatih, adalah dengan kita fight back ataupun kita lawan balik suara dalaman kita dengan tanya balik diri kita. Macam contoh tadi kan, saya ni kalau bercakap depan orang ketawakan. Saya takut macam itulah. So kita tanya balik, ya ke orang ketawakan? Kalau orang kata okey, pernah sekali tu kan, latihan, saya dijemput untuk berkongsi kita punya sharing session lah di Filipina, di Manila kan. Dekat ada satu channel TV, Chinoy TV. So dalam hati ni, okey ni, kalau lah dia orang tak terima macam mana tapi kita fight back. Kalau dia orang okey macam mana? Dan alhamdulillah okey je sebenarnya. So itu jawapan saya. Allahualam. Alhamdulillah. Ada satu soalan lagi Tuan Rizal dari Naimah ingin bertanya Tuan, adakah normal bila small little voice didengari oleh orang luar atau orang lain? Cakap seorang tu. Si Puan Naimah ingin tanya, adakah normal bila small little voice ni didengar orang lain cakap seorang? Ada kalanya monolog kita terkeluar. Macam, okey ni, boleh ke ni? So sebenarnya okey je, tak ada masalah sebenarnya. Allahualam. Ya, Alhamdulillah. Dan banyak soalan lagi sebenarnya Tuan Rizal untuk petang ini. Satu lagi soalan di WhatsApp konti tadi yang bertanya, Elda dari Melaka, anak selalu tak dengar cakap, jadi saya selalu guna reverse psychology. Contoh, mainlah Lego tu, lambat lagi pun nak pergi sekolah. Anak jadi tersedar kesalahan dia dan cepat-cepat bersiap ke sekolah, tapi dalam keadaan marah-marah. Bagaimana nak bagi arahan pada anak agar mereka buat tanpa mereka merasa offended? Okey. So saya sangat suka soalan Puan Elda daripada Melaka. So macam mana nak maksudnya nak menyuruh anak kita supaya mereka melakukan sesuatu, nak persuade dia tanpa dia rasa offended. Dia ada dua tips. First kali, bila kita bercakap soal nak menyampaikan sesuatu, berapa ramai antara kita yang kadang-kadang tak perasan, kita sebut benda yang kita tak nak. Contoh, adik jangan lompat-lompat adik. Sebenarnya kita nak apa? Kita nak dia duduk diam-diam kan? Ya, betul. Ataupun, adik boleh tak jangan lambat pergi sekolah? So kita sepatutnya sebut apa yang kita nak. Adik, jom pergi sekolah sekarang. Sebab apa Datin? Sebab otak kita akan proses apa yang kita dengar. Contoh kepada rakan-rakan yang berada di social media dan juga pendengar-pendengar IKIM kita kan. Saya nak tuan-tuan dan puan, jangan bayangkan seekor monyet. Jangan bayangkan. Kita akan buat apa? Kita bayangkan. Dan jangan bayangkan monyet tu berada dalam api, terbakar. Jangan bayangkan. So maksudnya apa? Maksudnya manusia akan proses apa yang didengar. Jadi first kali kepada again, soalan ni bukan untuk Puan Elda saja, tapi untuk kita semua lah. First kali kita kena bercakap ataupun kita kena beritahu apa yang kita nak. Kalau anak kita tengah main Lego, adik, mama nak
adik kemas sekarang dan pergi sekolah sekarang. So itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh membina jambatan dengan dia terlebih dahulu supaya dia rasa suka dengan kita dan mudah untuk kita mempengaruhi. Macam kita bahas di topik last two topics kan. So salah satu cara untuk kita membina jambatan, membina hubungan sebelum kita nak sampaikan, sebelum kita nak persuade dia kan, salah satunya kita main Lego sekali. Contoh kan. Contoh ada seorang kenalan saya kan, saya sangat suka cara dia tarbiyah anak dia. Dia kata, anak aku suka main bola. Dia kata, aku ikut main bola, tapi jangan hanyutlah dengan bola kan. Nanti dengan dia sekali hanyut kan. So dia buat apa? Bila anak dia dah macam, baguslah babah ni, masa itulah dia akan bagi tahu. So mungkin kita, anak kita main Lego, mungkin kita boleh main sekejap, main abang dah nak pergi sekolah ni, jom siap sekolah, dah lambat dah ni. So itu adalah teknik yang kedua. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi. Banyak soalan sebenarnya, nanti kita akan bawa ke minggu hadapan. Untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Tuan, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, pesanan ke, silakan. Okey, so tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang komunikasi ni kan, bukan saja kita berkomunikasi dengan orang luar, tapi sebenarnya kita juga berkomunikasi dengan diri kita. Tapi berapa ramai antara kita yang dengan diri dia pun tak lepas. Dan bila kita sebut tentang komunikasi dengan diri sendiri, ataupun kita panggil sebagai small little voice ni, sebenarnya perasan ataupun tak, ada 3 gate ataupun ada 3 pagar ataupun penapis yang kita kena lalu dulu. Selepas tu barulah kita nak buat sesuatu tindakan. So apa dia 3 penapis ni? First kali kita kata tadi pemadam ataupun delete. Yang kedua penyerong, ataupun satu perkara yang kalau kita buat A plus B mesti sama dengan C. Contoh, yang tu kita akan bahas minggu depan. Dan yang ketiga adalah purata. Berapa ramai antara kita yang kata semua orang-orang daripada negara tu pengotor contohnya. So kita pukul rata, which is sebenarnya benda tu tak betul pun. Jadi kalau kita kuasai ketiga-tiga penapis ni, insya-Allah kita akan kuasai diri kita dan kita akan kuasai kita punya potensi, insya-Allah. So macam mana nak kuasai 2 lagi P tu? Jawapannya minggu depan. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas pertemuan untuk petang ini. Banyak tipsnya, dan insya-Allah minggu hadapan banyak lagi untuk anda para pendengar. Jangan terlepas peluang insya-Allah untuk dengarkan Tarikh An-Nur. Terima kasih Tuan Rizal. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Rancangan ini ditaja oleh Neuron Works International Sendirian Berhad dan Insaf Travel Cawangan Putrajaya. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid pada bulan Disember ini. Umrah yang bertemakan Umrah Komunikasi menyusuri sirah Nabi SAW akan mengupas bagaimana Nabi SAW berkomunikasi sebagai seorang ketua dan pendidik. Antara kelebihan di samping mendapat pengisian istimewa dari Tuan Rizal Rashid berkenaan komunikasi Nabi SAW, penerbangan terus tanpa transit, bermalam dan ziarah di Taif, hotel di Mekah, Pullman Zamzam atau setara jarak 50 meter dari Masjidil Haram, hotel di Madinah Ansal Al-Madinah atau setara jarak 150 meter dari Masjid Nabawi, dan banyak lagi. Hubungi 013-229-4900. Jom mengerjakan umrah bersama Tuan Rizal Rashid. Tempat adalah Terhad. Cukurbas 106.2. Adakah anda bersedia untuk belajar ke tahap seterusnya? Daftar sekarang di Open University Malaysia. Dengan akses kepada program yang diakreditasi MQA, anda boleh belajar secara fleksibel, bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan kemahiran, teroka minat baharu atau peroleh ijazah. Pengalaman kerja turut diambil kira untuk kemasukan. Jangan tunggu lagi, tawaran diskaun menanti anda. Layari oum.edu.my untuk info lanjut. OUM, Universiti Digital untuk semua. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelaikan yang diiktiraf taraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan.
mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 4 Oktober 2023. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di